Hello guys, okay, selamat pagi. Seperti yang sudah saya jangka, perlawanan di antara Johor JDT FC dan KDA FC untuk Piala Sumbangsi tahun 2021 dimenangi semula, dijuarai semula oleh Johor JDT. Tahniah diucapkan kepada Johor JDT. Okey, sedikit reaction daripada saya untuk perlawanan semalam. Pertama perlawanan itu rasanya saya sedikit kecewa sebab saya mengharapkan perlawanan yang lebih hebat daripada itu. Tapi walau bagaimanapun, pemain kedua-dua pasukan sudah mempamerkan permainan yang baik. Okey, tahniah diucapkan kepada pemain prolific untuk Johor JDT, Safawi Rashid, yang memang ternyata berada pada kelasnya yang tersendiri apabila berjaya menjaringkan gol. Gol pertama JDT dijaringkan oleh Safawi menggunakan kaki kiri prolifiknya. Memang kaki kiri yang berbisa dan memang diketahui sangat berbahaya. Dan benarlah kata daripada pengulas semalam, katanya jangan biarkan pemain JDT terutamanya Safawi Rashid berada di petak penalti, di dalam kotak penalti bebas, sebab itu akan membawa kebahayaan kepada pasukan Kedah. Dan itu ternyata benar apabila Safawi Rashid membuktikan bahawa jika ada peluang, Safawi Rashid akan menggunakan itu dengan sangat baik dan berjaya menjaringkan gol yang pertama. Jaringan gol yang kedua lebih cantik kerana itu adalah rembatan daripada luar kotak penalti, di mana Natso Insa telah menjaringkan gol yang cantik dari serempatan daripada luar kotak penalti. Apapun saya memuji kekuatan semangat daripada Kedah KDA FC kerana mempamerkan semangat juang yang kuat untuk melawan. Dan sebenarnya Kedah FC hanya mungkin tidak ada luck kerana percubaan pertama daripada Kedah FC sudah sebenarnya telah menewaskan Farizal Marlias apabila jaringan percubaan ke gol Johor JDT pada awal-awal permainan masa pertama setelah hampir menghasilkan gol, tetapi terkena pula palang gol. Setelah sebenarnya Farizal Marlias sudah 100% telah tewas. Hanya mampu melayangkan badan tetapi tidak mampu untuk menggapai bola. Itu jauh sekali daripada menggapai bola sebenarnya kalau kita tengok ulang tayang semula. Tetapi luck tidak menyebelahi negeri Perak, dan setiap kali serangan negeri Perak pula Kedah, setiap kali serangan balas dilakukan secara counter attack daripada negeri Kedah, daripada KDA FC, memang sangat-sangat berbahaya kerana kelajuan mereka. Dan saya harus puji Kapten negeri Kedah, iaitu Badrul Bahtiar, yang memang telah mengemudi Kedah dengan baik dan memastikan Kedah melawan dengan cukup baik. Okey, tahniah juga diucapkan pastinya kepada pemain-pemain yang sudah mendapat anugerah. Safawi Rashid mendapat anugerah, kemudian Farizal Marlias dapat anugerah, dan ada seorang lagi tapi saya tidak pasti siapa itu. Dan pastinya Johor JDT menjadi the best team untuk tahun 2020. Tahniah diucapkan untuk Johor JDT. Okey, seterusnya pastinya saya berikan kredit kepada pemain-pemain daripada JDT yang memang bermain dengan sangat baik, sangat bagus. Dan tahniah diucapkan ke bawah Duli Yang Amat Mulia Tengku Mahkota Johor, ampun tuanku. Inilah kejayaan pertama untuk Johor JDT. Okey, so saya penyokong Johor JDT pasti gembira. Bagaimana dengan kamu? Dan selepas ini pula kita akan menonton bersama-sama Liga Super. Jadi kalau kamu mau, sila tekan butang subscribe, like dan share, serta tekan butang notifikasi kerana saya akan sentiasa bersama-sama dengan kamu di dalam live watch along. Okey, saya tidak akan bawa secara live tapi saya bawa watch along dan saya bagi kamu maklumat-maklumat tentang live. Okey, ternyata JDT terlalu kuat, terlalu hebat dan masih di kelas yang tersendiri di bola sepak negara Malaysia. Okey, so tahniah diucapkan sekali lagi. Apa pendapat kamu pula? Okey, selepas ini adakah Johor JDT akan mengulangi pencapaian menjadi juara sekali lagi di dalam Liga Super? Okey, saya menyokong Johor JDT dan saya fikir Johor JDT boleh jadi sekali lagi juara di dalam Liga Super. Okey, apapun negeri Sabah, saya penyokong negeri Sabah juga. Saya
kalau Sabah lawan Johor JDT, saya sokong Sabah. Walaupun kalah kah, menang kah, seri kah, saya tetap sokong Sabah. Tetapi untuk menjadi juara setakat ini, saya masih fikir Johor JDT yang boleh jadi juara. Okey, Sabah ada pemain-pemain baru daripada Indonesia, daripada Liberia, okey. Kemudian ada pemain import yang hebat daripada Indonesia. So kita menantikan sajalah adakah Sabah akan menunjukkan hasil yang lebih baik pada kali ini, ataupun hanya sekadar mau struggle, adakah hanya sekadar mau berusaha bersungguh-sungguh untuk memastikan terus kekal di Liga Super Malaysia. Janganlah macam tu. Kita mau supaya sekurang-kurangnya okeylah, kalau bukan juara pun ada top 4 atau top 5 pun okey sudah. Janganlah hanya luck, hanya hanya nasib yang menyebelahi sehingga masih kekal di Liga Super. Jangan macam tu. Tapi kita lawan. Okey, kepada kepimpinan ataupun pihak pengurusan Sabah FC, buatlah yang terbaik. Saya fikir kamu lebih profesional. Saya fikir kamu akan buat yang terbaik juga. Okey, untuk tim-tim yang lain, tim ketiga saya pilihan ketiga saya, pilihan pertama saya JDT, pilihan kedua Sabah, dan pilihan ketiga adalah Kedah. Kerana dulu saya sekolah di Kedah. Dari tingkatan 1 sampailah saya cukup dewasa, sudah cukup besar, sudah cukup umur, sampailah usia 19 tahun saya hidup di Kedah. Okey, so cukup lama berada di Kedah, di Sungai Petani. Jadi kerana itu masih kental hati itu Kedah. Okey, walaupun sekarang sudah di Sabah lebih daripada berpuluh-puluh tahun sudah, dan memang orang Sabah pun. Okey, apapun kita menantikanlah apa yang terjadi kepada bola sepak Malaysia. Kita berdoa Harimau Malaya mampu untuk mengorak langkah lebih jauh. Kita berdoa semoga Harimau Malaya mampu mencipta sejarah, kalaulah boleh tiba-tiba layak Piala Dunia ataupun sekurang-kurangnya layak untuk Piala Asia di Qatar nanti. Saya fikir Tan Cheng Ho sudah bersedia untuk menunjukkan bahawa Harimau Malaya berada di tahap yang sudah lain, kerana kita ada pemain-pemain naturalisasi yang cukup bagus. Di Paula pun nampaknya sudah menjadi pemain tempatan. Kita ada si Liridon Krisniki kah? Siapa sajalah. Banyak lagi. Sumare, Brandon Gunn, ramai lagi kita punya naturalisasi yang memang sudah berkualiti. Kita berharap semoga Malaysia akan mengarah langkah untuk ke depan, untuk mencipta sesuatu yang lebih baik ke KL. So, tahniah sekali lagi kepada Johor JDT. Tahniah diucapkan kepada Benjamin Morah kerana berjaya mencapai kejuaraan pertama untuk Johor JDT. Luaskan kuasamu Johor. Kita juara, kita legenda Demiro Johor yang tercinta. Okey, so itu saja. Tahniah diucapkan. Selamat pagi Malaysia. Bye-bye.